Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sis Rahmah, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, ahlan wa sahlan. Jangan lupa tuan-tuan, tolong share video kita ini kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat. Moga-moga padanya ada jariah ilmu untuk kita manfaatkan buat bekalan. Jadikan waktu terakhir, detik-detik terakhir kita setiap malam adalah mendengar kalamullah, mendengar sabda Rasulullah SAW, supaya kita tidur dalam keadaan iman kepada Allah SWT, tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi, mentadabbur satu ayat daripada firman Allah SWT dalam surah Hud ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Jangan lupa MF3, Fadriana, Red Mulberry, Sis Rahma, semua yang hadir malam ni tolong share pada teman-teman sahabat kita video ni, moga-moga ada manfaat padanya. Puan Aziza Muhammad, semua yang hadir tolong share kepada teman-teman kita, moga jadi jariah kita bersama. Tajuk kita malam ni adalah ajal dan juga rezeki, satu renungan. Ajal dan rezeki, keduanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam ayat ni, ayat surah Hud ayat ke-6, Allah menjelaskan bahawa tiada satu binatang pun yang ada di atas muka bumi, tiada satu makhluk pun di atas muka bumi, melainkan Allah SWT telah pun menetapkan rezekinya. Dia mengetahui tempat binatang itu diam dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Berkenaan dengan ayat ini, kalau kita perhatikan, ada satu tafsiran yang menarik terhadap kehidupan kita masing-masing, iaitu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misal zalik thumma yakunu mudghatan misal zalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dalam hadis yang sahih ini, riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW telah bersabda, sungguhnya seseorang itu dikumpulkan dalam rahim ibunya sebagai setitis air mani dalam tempoh 40 hari, kemudian jadi segumpal darah 40 hari, kemudian jadi seketul daging 40 hari, kemudian datanglah malaikat untuk meniupkan kepadanya roh, dan Allah telah memerintahkan pada malaikat itu untuk menulis 4 perkara, iaitu menulis rezekinya, menulis tentang ajalnya, menulis amalannya, adakah dia itu menderita ataupun dia itu merupakan orang yang bahagia. Ana Abus Taman, Riza Lili Osman, tolong share pada teman-teman kita video pada malam ni. Mudah-mudahan ia merupakan satu jariah, satu sedekah ilmu yang kita ajak kepada teman-teman kita untuk renungan pada malam ni. Jadi dalam hadis ini, kalau tuan-tuan lihat, Allah telah menetapkan untuk kita 4 perkara yang merupakan urusan gaibnya yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam hadis ini Allah telah menetapkan tentang rezeki kita, tentang ajal kita, tentang amalan kita, adakah kita ni orang yang menderita ataupun orang yang bahagia. Jadi bahagia yang dimaksudkan sini bukan saja bahagia di dunia, malahan bahagia yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat. Jadi dalam Quran dan juga dalam hadis ada banyak perkara yang Allah jelaskan berkaitan dengan ajal dan juga rezeki. Jadi begitu juga dalam sebuah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Abdullah bin Amr bin Al-As ini merupakan seorang sahabat yang sangat faqih, faqihun min fuqahi sahabah. Walaupun bapanya Amr bin Al-As itu lebih kecenderungannya, muyulnya lebih kepada politik, seorang ahli politik yang terkemuka, namun demikian anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As ini kecenderungannya lebih kepada ilmu, tuan-tuan. Ayahnya itu terhitung sebagai seorang yang paling bijak di kalangan orang Arab, dipanggil sebagai Duhatul Arab. 4 orang yang pernah saya cerita pada tuan-tuan Duhatul Arab, mana yang paling genius, yang paling bijak untuk berunding. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Mughirah bin Syu'bah, yang ketiga Ziyad bin Abihi, yang keempat adalah Amr bin Al-As ini, yang pernah diutuskan oleh musyrikin pada zaman dia masih lagi kafir untuk berunding dengan Raja Najasyi bagi tujuan meminta dikembalikan umat Islam yang lari ke Raja Najasyi di Ethiopia, di Habsyah. Maka Amr bin Al-As yang telah dihantar kepada Raja Najasyi yang adil itu
untuk dikembalikan dengan alasan bahawa orang Islam sebenarnya lari dari negara mereka, jadi mereka hendaklah dikembalikan semula kepada negara mereka yang asal. Tapi dengan kebijaksanaan Ja'far bin Abi Talib ketika dipanggil oleh Raja Najasyi menggagalkan misi Amr bin Al-As. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini berkata bahawa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'alal ma'. Sebenarnya Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk, kita punya ajal, kita punya pekerjaan, kita punya jodoh, segala-galanya telah ditulis oleh Allah SWT sebelum penciptaan langit dan bumi. Selama 50,000 tahun sebelum itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya Allah, masa ini sangat pelik lah tuan-tuan. Masa yang kita lalui sangat pelik. Itu sebab Allah mengingatkan kita dalam banyak surah berkaitan dengan masa. Wal asr, wal fajr, wal laili, wal duha. Ini merujuk pada waktu. Waktu ni satu makhluk kejadian Allah. Nanti di akhirat makhluk yang namanya waktu ini akan mati, iaitu Allah jelmakan ia dalam bentuk seekor kambing yang gemuk untuk disembelih, menandakan bahawa hidup ni sudah tiada kesudahannya, bahawa masa itu telah dimatikan oleh Allah SWT. Ia merupakan makhluk yang Allah jadikan. Ya. Dan masa sama Allah akan menjelmakan di hadapan penghuni syurga dan penghuni neraka, berjalan di antara batasan-batasan syurga itu seekor kuda yang tegap dan memberitahu kepada semua makhluk bahawa inilah kehidupan. Ia umpama kuda yang tegap itu dan dia tidak akan mati lagi, masa berlanjutan. Itu sebab orang yang masuk neraka la yamutu fiha wa la yahya, mereka masuk neraka tidak mati dan tidak boleh hidup dalamnya. Tuan-tuan, sebelum terlupa, kuliah ni tajaan daripada Zahzan Travel. Jangan lupa untuk dapatkan kurma ajwa daripada Zahzan Travel sebanyak macam ni 500 gram. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan cantiknya kurma ajwa ni yang sampai dari Madinah untuk tuan-tuan nikmati bagi tujuan berpuasa dalam Syaban ni. Tak lama lagi kita akan masuk Ramadan. Tengok ni, nampak cantik kan? Kurma ajwa dari Madinah. Saya buka untuk tuan-tuan tengok. Biar tuan-tuan nampak sendiri dalamnya. Masya Allah, Alhamdulillah, segar, bugar, cantik. Saiznya pun besar. Ni kurma ajwa dari Madinah Rasulullah SAW. Ada sijil lahirnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan perlukan. Kami galakkan tuan untuk gunakan. Tamunya kita nak masuki Ramadan tak lama lagi. Mudah-mudahan menjadi bekal kita. Dan dikatakan oleh para hukama, baitun laisa fihi tamar ahluhu jia'. Orang yang rumahnya tidak ada kurma, maka keluarga itu akan selalu kelaparan. Tak percaya, tengoklah anak-anak kita menjelang malamnya semua jadi alien, pergi cari makanan. Tuan-tuan, cuba kita latih mereka untuk makan kurma. Mudah-mudahan kurma ini beri pada mereka kekuatan. Tak perlulah cari makanan junk food pada waktu-waktu malam lagi. Dan ini pula merupakan kurma McJowl yang juga kami pasarkan di Zahzan Travel. Tuan-tuan boleh dapatkan. Tuan-tuan order ini, insyaAllah semalam dah sampai. Macam mana pula tu, order ini semalam dah sampai, semalaman boleh sampai insyaAllah. Ni kurma McJowl. Tengok ni, kurma McJowl dari Palestin. Ya Allah, macam buah kelapa baru turun dari pokoknya, segar lagi. Tengok kan, amat menyelerakan untuk dinikmati. Yang telah kita pelajari dalam kurma ni ada bahagian fatilnya, ada bahagian kitmirnya, ada bahagian nakirnya kan, dalam surat Nisa yang lalu. Jadi dapatkan kurma McJowl, ingat kurma McJowl, ingat Zahzan Travel. Tempat saya belajar dulu, kurma ni lahir tumbuh di Jordan, di Palestin, di tempat-tempat dipanggil sebagai bumi Syam, tuan-tuan. Dan inilah kurma yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Maryam, wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma itu dan saya akan jatuh ke atasmu buah-buah kurma untuk dinikmati dalam keadaan kau hilang tenaga, kau kesakitan melahirkan anak yang namanya Isa itu, maka makanlah kurma. Maka nasihat Allah SWT sendiri, perintahnya kepada Maryam untuk makan kurma. Bagi si kita bersalin yang sedang menyusukan anak, makanlah kurma McJowl. Anak kita kecil-kecil pun boleh latih makan kurma McJowl supaya mereka suka makan Rasulullah ni. Itu sebab kita baca dalam hadis Nabi SAW makan sebiji kurma ni boleh bertahan untuk satu hari berpuasa. Kadang-kadang kongsi dengan para sahabat. Tuan-tuan tahu kan kisah bagaimana Sa'ad bin Ubadah, Amr bin Al-As dalam perjalanan, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mereka ni makan kurma sebiji bagi 2 orang seharian. Inilah kurmanya tuan-tuan. Kalau tak kurma ni macam mana kurma lain? Inilah kurma yang maksudkan kurma McJowl, dapatkan dari Zahzan Travel. Kurma McJowl, tutupnya pun cantik. Kalau kita hantar pun tak rosak kerana bekasnya baik seperti ni. Tuan-tuan tengok. Boleh kita
pelihara dengan baik dan tidak rosak dengan botol sedemikian. Jadi dapatkan daripada Zazan Travel Osman Samani, Normal Ahmad. Jangan lupa share dengan tuan-tuan kita Amalina. Jadi pada hari ini kita belajar tentang rezeki dan juga ajal manusia yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan bahawa Allah telah menetapkan kehidupan kita, segala takdir tentang hidup kita 50,000 tahun sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi. Semua telah termaktub dalam Lauh Mahfuz, dan Allah telah menegaskan tentang hakikat ini dalam banyak ayat, seperti surah Al-Imran ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa ma yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa ma yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Satu yang menyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai satu ketetapan yang telah ditentukan. Barang siapa mengkehendaki pahala dunia, kami beri kepadanya. Barang siapa mengkehendaki pahala akhirat, kami beri kepadanya, dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Saya pernah bercerita pada tuan-tuan tentang Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, yang mana raja itu bila mengetahui tentang seorang pemuda yang telah pun diturunkan ilmu sihir untuk mewarisi ilmu sihir itu, akhirnya dia merawat menteri kanan sampailah mata yang buta itu menjadi celik. Maka akhirnya menteri kanan itu masuk Islam. Raja menjadi marah, murka. Maka raja telah berusaha untuk membunuh anak muda yang disangkanya ahli sihir. Sebenarnya dia bukan ahli sihir, dia seorang Muslim. Maka raja telah memerintahkan sekumpulan tentera untuk membawanya ke atas gunung, menolaknya daripada gunung, puncak gunung. Maka tiba-tiba bila menjelang petang, pemuda itu yang pulang ke istana, tentera yang cuba untuk menolaknya, menggulingkan dari gunung, itu pula yang mati. Kan pelik tu. Raja menyuruh lagi sekumpulan tentera bawa dia pergi ke laut, buang ke dalam laut. Tiba-tiba menjelang petang, pemuda itu yang pulang, tenteranya habis semua, karam, tenggelam, lemas dalam laut. Maka raja itu menjadi putus asa. Orang muda itu berkata kepadanya, "Adai tuan nak membunuh saya, maka kumpulkan semua manusia dan ucapkan ketika melepaskan anak panah ke dada saya tepat itu, ucapkan Bismi Rabbi Hadzal Gulam, dengan nama Tuhan kepada budak ini." Maka kesemua orang yang menyaksikan perkara itu mengetahui sebenarnya raja itu tidak mampu untuk membunuh budak itu melainkan dengan izin Allah SWT. Pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan dalam surah Al-Buruj yang lalu kan. Mula-mula PKP dulu, nampaknya panjang pula PKP kali ini tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Banyaklah berdoa kepada Allah. Tahassana bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, ni doa yang dibacakan oleh para salafus salih. Tahassanna bizil izzati wal jabarut. Kami menjadikan Allah SWT yang Maha Kuasa itu sebagai kudratnya benteng terhadap kami daripada segala masalah, dari segala musibah, dari segala balak, dari segala wabak. Wa atasamna bi rabbil malakut. Kami beriktisam, kami tamasuk, kami pegang dengan Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Kami bertawakal hanyalah kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang qayyum, yang tidak mati. Isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, isrif anna al-aza. Ya Allah, jauhkan kami daripada musibah ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan, sungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Nanti minta kepada Mufatih ke, Ustaz Zawi Ghazali ke, Ustaz Syafiq Murad ke, tolong catatkan doa ni. Jadi saya pernah ajar tuan-tuan kisah tentang Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj yang lalu, bahawasanya kita tidak mampu mengapa-apakan seorang manusia itu pun kalau Allah tidak mengkehendaki baginya kemudaratan. Kalau kita mengumpulkan satu dunia punya kesenangan nak bagi kepada seorang, Allah tidak takdirkan kesenangan itu diperolehi oleh seseorang, maka dia tidak akan dapat apa yang kita usahakan itu tuan-tuan. Kerana semuanya rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Semua yang termaktub di sisi Allah itu yang akan dilaksanakan, bukan apa yang kita nak. Jadi inilah dia ketetapan Allah melibatkan ajal dan juga rezeki. Jadi tuan-tuan, bila Allah menyatakan dalam ayat lain surah Al-A'raf ayat ke-34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat memiliki waktunya, ketetapannya. Amerika yang hebat itu sudah lebih 100 tahun sedikit menjadi hebat, tiba masa untuk ia runtuh. Kerana kata Ibn Khaldun, sebagaimana manusia punya umur biasanya lingkungan 100 tahun, maka manusia punya peradaban pun 100 tahun lebih kurang. Dia akan mengalami zaman kemerosotan selepas 100 tahun. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitabnya yang terkemuka namanya Al-Muqaddimah. Jadi seterusnya,
Bila Allah menceritakan tentang rezeki ni tuan-tuan dimuliakan sekalian, inna ruhal qudus, kata Nabi SAW, inna ruhal qudus nafasa fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'u rizq an yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Sungguhnya Jibril telah meniupkan kepada aku satu peringatan, satu wahyu daripada Allah Ta'ala yang mengatakan bahawa seseorang itu tidak akan mati sampailah dia menyempurnakan rezekinya. Kita tak akan mati sampailah kita menyempurnakan rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Maka dengan sebab itu bertakwalah kepada Allah dan bertindak baiklah dalam meminta. Janganlah keterlambatan datangnya rezeki, wala yastabti'anna ar-rizq an yatlubahu ma'asiyatillah. Jangan sebab kita tak dapat satu rezeki itu kita cari dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperolehi melainkan dengan ketaatan kepadanya. Seorang sahabat yang saleh bercerita pada saya, tuan-tuan, pengalaman dia berkawan dengan seorang yang bekerja dengan satu syarikat besar yang mana dia duduk bahagian procurement, duduk bahagian perbekalan. Dekat bahagian perbekalan ni terdedah kepada banyak risiko lah untuk mendapat rasuah daripada orang. Tambahan pula kalau syarikat MNC ni, syarikat PLC ni, public listed company, syarikat besar, nilai apa nama barang-barang yang dibekalkan procurementnya berjuta-juta, ratus juta, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Maka kalau bagi kepada seseorang itu insentif, yang dipanggil insentif ke, hadiah ke, under table ke, kickback ke, apalah sahaja nama sekalipun lah, tuan-tuan, maka akhirnya sahabat ini lama kelamaan mula-mula malu, takut, segan, lama terbiasa. Bila terbiasa, ala bisa tegal biasa, maka lama kelamaan dah tak malu untuk minta dan mengambil, dan hidup dengan kemewahan. Gajinya banyak dah, lagi rasuah yang diperolehi, cuba dapatkan rawatan, doktor pun nasihatkan tak ada tempat, tak ada rawatan, kena makan ubat saja untuk bertahan saja, stage 3. Maka pergilah overseas, tuan-tuan. Maka company membagi cuti 6 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya company mengatakan bye-bye, dah tak boleh nak tanggung lagi. Pandai-pandailah engkau hidup sekarang dengan duit yang ada, gajinya yang banyak dahulu, dan dengan wang yang diperolehi pada rakan taulan yang mendapat kelebihan membekalkan kepada syarikat besar itu, maka duitnya habis digunakan untuk mendapatkan rawatan, tuan-tuan. Tengok, jadi menunjukkan kepada kita bahawa rezeki kita ni Allah tetapkan banyak tu lah, tuan-tuan. Janganlah kita pergi duk intai cari peluang di sumber-sumber yang haram, kerana yang haram itu pasti akan diambil balik oleh Allah SWT. Kalau ambil kat dunia ni pun berat nak tanggung, apatah lagi kalau akhirat, tuan-tuan. Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kerana itu Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi pernah bersabda, "Lau anna ibn Adam fara min rizqihi kama yafiru min mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Dengar baik hadis ini. Dalam hadis sahih riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dianggap sahih oleh para ulama yang kaji sanadnya, berkata, kalau seseorang itu lari daripada rezekinya, maka rezeki itu akan berlari mengejar untuk mendapatkannya. Sebagaimana seseorang lari pada kematian, kematian tetap akan mendapatkannya, kerana rezeki dan kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu satu hari ketika seorang isteri Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, yang merupakan kakak kepada Muawiyah, bapanya merupakan Abu Sufyan, ibunya merupakan Hindun. Ini merupakan keluarga yang mulia di kalangan orang Arab Quraisy, tuan-tuan. Maka Ummu Habibah yang punya kedudukan yang mulia di sisi orang beriman sebagai salah seorang ummahatil mukminin yang dikahwini oleh Nabi bila suaminya murtad di Habsyah. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, suaminya bila sampai di Habsyah, di Ethiopia itu, minum arak dan berkawan dengan orang-orang Kristian, akhirnya tanassar, akhirnya masuk Kristian pula dia, meninggalkan Ummu Salamah ni, akhirnya dikahwini, meninggalkan Ummu Habibah ni, akhirnya dipinang oleh Najasyi di atas perintah daripada Nabi SAW, mewakili Najasyi untuk Nabi berkahwin dengan Ummu Habibah ini. Jadi Ummu Habibah ni namanya Ramlah binti Abi Sufyan, pernah berdoa, Allahumma matti'ni bi abi wa bi akhi Abi Sufyan wa bi zawji Rasulullah SAW. Wahai Tuhan, panjangkan umur suamiku Rasulullah, bapaku Abu Sufyan dan adikku Muawiyah. Maka Nabi dengar doa yang dibacakan oleh Ramlah ini ataupun Ummu Habibah. Maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, laqad sa'altillah li ajalin madruba wa asarin mawtu'ah wa arzakin maqsuma la yu'ajilu syai'an minha qabla halihi.
wala yuakhir syai'an minha ba'da halihi walau sa'atilaha an yu'afiyaki min azabin finnar wa azabin fil qabri lakana khairan laki. Nabi bersabda kepada Ramlah ataupun Ummu Habibah ni, isterinya, dengan berkata, engkau minta kepada Allah sesuatu yang telah ditetapkan, rezeki yang telah pun ditentukan pembahagiannya. Janganlah kamu ingat bahawa dengan permintaan itu kamu akan dapat lebih daripada yang ditetapkan oleh Allah. Kan kebaik kalau kamu minta kepada Allah diberikan keampunan terhadap kamu dan keselamatan daripada dikenakan siksa kubur dan juga siksa neraka. Ni doa yang pernah kita pelajari dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Ini doa yang Nabi sentiasa bacakan sebelum bagi salam. Setiap kali tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir sebelum bagi salam, ia merupakan tempat mustajab doa. Kita dah belajar kan? Ustaz Syafiq Murad dah masukkan doa ni dalam kumpulan doa-doa yang kita pelajari. Tuan-tuan, ayo masuk ke dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada banyak nota dan doa yang dikumpulkan kat situ. Yang belum masuk, sila masuk. Siti Dora Duaris, Si Hacika, Ayat Hayat, Ishak Mas Said. Siapa yang belum masuk, masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, boleh join. Kat situ kita belajar doa-doa. Saya dah ajar doa tu beberapa kali dan telah dicatatkan oleh sahabat-sahabat yang rajin, macam Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawri Ghazali, Ummu Fatih. Boleh kita hafaz. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab api neraka jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan andai umur aku panjang ketika Dajjal datang, minta keselamatan daripada fitnah Dajjal. Jadi itu doa yang Nabi syorkan kepada Ummu Habibah ataupun namanya Ramlah binti Abi Sufyan, salah seorang ummahatil mukminin, supaya baca. Jadi tak payahlah minta doa umur panjang, rezeki melimpah ruah. Boleh minta tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi yang lebih utama adalah mendapat keampunan daripada Allah SWT. Kalau umur panjang kemudian hidup menyebabkan rasa diri itu sebagai beban kepada anak-anak, pun susah juga tuan-tuan. Semua orang meninggal, tinggal dia seorang kerana umur ni panjang. Jadi orang yang umur panjang, disabdakan Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amal salihnya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita umur yang berkat, tuan-tuan. Baik, di samping itu Zahazan Travel juga ada memasarkan satu produk bernama Birka Habatus Sauda, yang telah diproses dalam bentuk yang mudah untuk dinikmati oleh tuan-tuan. Tak ada rasa pahit macam minyak Habatus Sauda, ataupun kena makan biji-biji yang mungkin payah. Telah diproses dalam begini bentuknya. Nampak kan? Dalam tablet begini, kapsul begini. Jadi dapatkan tuan-tuan daripada Zahazan Travel. Beli 3 dapat percuma, dapat hadiah. Hadiah apa nanti tuan tengoklah apa hadiah yang dapat. Hadiah korma ke, hadiah sauda ke, hadiah buku ke, tuan-tuan tunggulah. Jadi ni adalah minyak Habatus Sauda yang telah diproses dengan gelatin yang halal. Saya makan tuan-tuan, tuan-tuan nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah pun boleh tuan-tuan, telan terus boleh. Kalau kita nak minyak itu lalu ditekak kita, mudah-mudahan ada rawatannya seperti dikatakan oleh pakar-pakar. Itu baik. Bismillah. Rasulullah minum seperti ini, sipping. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dapatkan Habatus Sauda baru sampai. Itu stok terputus daripada Zahazan Travel. Ni dia dalam botol seperti ni. Sedang nak bawa pergi mana. Birkah Habatus Sauda Seed Oil 500 apa ni mg. Dapatkan beli 3 dapat percuma korma. Kita nak galakkan tuan-tuan guna untuk 3 bulan berterusan. Lepas ni masuk bulan Ramadan, ketika sahur makan, ketika buka makan sebiji-sebiji ke atau 2 biji. Ada 60 biji dalam ni. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dapatkan Habatus Sauda Birkah dari Zahazan Travel untuk dapat hadiah korma dan sebagainya. Baik, kembali kita kepada apa yang dijelaskan Nabi SAW tadi, teguran kepada isteri yang tercinta Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abi Sufyan, kakak kepada Muawiyah ni tadi, supaya mintalah kepada Allah SWT perkara yang lebih utama, iaitulah keampunan dan juga keselamatan daripada siksa kubur dan juga keselamatan daripada azab neraka Jahannam. Jadi daripada hadis-hadis dan juga ayat yang telah dibacakan ni tuan-tuan, kita dapat mengetahui bahawa ajal dan rezeki telah pun ditentukan oleh Allah SWT. Jadi tidak dapat
tidak akan mendapatkan usaha oleh seorang yang bersungguh-sungguh, dan tidak terhalang pula oleh sebab kebencian orang yang benci. Kita usaha melipat gandakan usaha kita, kalau setakat itu yang Allah tetapkan, setakat itulah. Dan kalau seseorang dah dapat rezeki, kita cuba nak sekat, memang bukan kerja kita untuk sekat, kerana Allah yang telah menetapkan rezeki. Jadi rezeki dan ajal ni satu yang telah ditetapkan. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi bila tak dapat, redalah dengan apa yang Allah tetapkan. Kerana itu dalam doa Nabi mengajar kita untuk baca, wa qanni'ni bima ataitani, ya Allah kurniakan aku qanaah terhadap satu benda yang engkau tidak berikan kepadaku. Wa khluf li ala kulli ghaibatin li bi khairin minka bi khairin, dan gantikan untukku sesuatu yang aku tak dapat itu, aku usaha sungguh nak dapat tapi tak dapat juga, gantikan untukku sesuatu yang lebih baik. Itu namanya redha, namanya qanaah, tuan-tuan. Yang kedua daripada ayat dan juga hadis yang telah saya bentang ni tadi, hal ini bukan bererti meninggalkan segala usaha yang telah disyariatkan oleh Allah. Kita kena berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tapi bila dah usaha, Allah tetapkan dapat setakat itu, redha dan qanaah lah dalam pembahagian yang telah Allah berikan itu. Yang ketiga, hadis Umamah yang saya bacakan tadi, inna ruhal qudus nafasa fi ra'i an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajala wa tastaw'iba rizqaha. Kita tidak akan mati sampailah kita menyempurnakan rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Maka bertakwalah kepada Allah dan mintalah sebaik mungkin. Janganlah dengan sebab rezeki tak dapat terlambat, maka kita mengusahakan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ada orang kata rezeki tak salah alamat. Betul lah tu, rezeki tak salah alamat, tapi janganlah pula kita pergi buat benda-benda yang haram, meminda alamat orang datang kepada kita pula. Sebagai contoh, kita rampas hak orang pula. Ada orang kadang-kadang kerana kabel yang dia ada mampu untuk menyekat orang lain daripada dapat satu anugerah. Sepatutnya tender tu tak dapat, maka disuruh kerani yang ada dekat bahagian tender tu buang muka surat dokumen yang kawan-kawan hantar. Macam pernah dengar tuan-tuan ni, maka orang tu tak dapat, dia dapat. Jangan ingat rezeki itu akan terlepas begitu saja kerana dia telah menghalang orang lain punya peluang. Maka dia dapat sesuatu yang haram, yang bukan miliknya. Maka yang haram itu pasti akan ditarik oleh Allah SWT. Semula seperti kisah sahabat yang kerja bahagian procurement yang diceritakan kepada tuan-tuan sebentar tadi. Baik, jadi dalam hadis Umamah tadi mengisyaratkan ada dua perkara. Seorang hamba kena berusaha mencari rezeki yang halal dan menjauhi perkara yang haram, dan perkara-perkara jalan-jalan yang mengarah kepada yang haram itu. Yang kedua, tidak mencari rezekinya dengan motivasi ketamakan dan juga kerakusan. Hendaklah dia ingat sabda Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jam'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Siapa yang meletakkan targetnya akhirat, maka Allah akan beri kekayaan itu dalam hatinya. Maka Allah akan kumpulkan, akan lengkapkan segala permintaannya, dan Allah akan menjadikan dunia itu datang menyerahkan diri kepadanya, rokok dan juga sujud. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farqa 'ilaihi syamlahu wa lam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, kata Nabi SAW. Barang siapa yang dunia ini merupakan targetnya yang paling utama, sehingga dia membelakangkan segala yang Allah tetapkan. Yang halal itu dilanggarnya, yang haram itu dilanggarnya, yang halal itu diambil lah, yang haram pun disapu juga. Maka ini merupakan orang yang akan menempah kehidupan yang sempit, tuan-tuan. Walaupun kehidupannya kaya, tapi hatinya terbelenggu dengan beban, merasa dia masih tak cukup. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang kerja bawa teksi, hatinya lapang, jiwanya tenang, dia boleh pergi semayang, rezekinya cukup setakat itu, redha, qanaah. Tapi ada orang yang projeknya bilion-bilion nilainya, masih lagi jadi hamba kepada orang. Kalau boleh jalan dengan orang-orang besar itu, nak dibawa beg, nak cium kaki orang tu pun tak mengapa, asalkan dia dapat projek. Mana satu yang lebih mulia, tuan-tuan punya sangkaan? Ini orang buat teksi yang boleh berhenti waktu semayang, boleh makan, boleh tidur dengan lapangnya hati waktu malam, tak ada dendam dengan sesiapa pun. Walaupun pendapatannya tak seberapa dengan yang seorang tu, nilai perniagaannya worth value revenue-nya pun mungkin ratus-ratus juta, nilai syarikatnya bilion mungkin, tapi hidupnya menyembah-nyembah orang, menjadi hamba kepada orang. Mana satu yang lebih tenang, tuan-tuan rasa? Jawab sendiri, tuan-tuan dimulakan sekalian. Jadi dalam hadis ini mengatakan, man kana til akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Tiga kelebihan bagi orang yang menjadikan akhirat itu targetnya. Allah jadikan kekayaan dulu dalam hatinya, Allah jadikan urusannya semua disempurnakan, dan dunia itu datang menyerahkan diri kepadanya, rokok dan sujud, menyerahkan diri kepadanya.
Sedangkan orang yang menjadikan dunia itu targetnya, tadi orang menjadikan akhirat target, ada orang menjadikan dunia itu target. Umur Nuair, barakallahu fik, kakak yang tersayang Anissa Nazar, Rabi'atul Alawiyah, jangan lupa tolong share video ni kepada teman-teman kita, moga ada jariah kat situ, ilmu yang dikongsi bersama, tuan-tuan dapat pahala, saya pun dapat pahala, insya-Allah. Jadi janganlah teragak-agak untuk menyampaikan kebaikan. Di luar sana kita menghadapi macam-macam cabaran. Ada orang yang mentafsirkan Islam ikut logik akal dia, mendapat tempat di hati anak-anak muda, orang yang berfalsafah dalam bab agama, orang yang mandai dalam bab agama, begitu ramai kat luar, tuan-tuan. Maka kita yang belajar pada Quran, pada hadis ini, tolonglah panjangkan video ni, moga ia menjadi satu pemberitahuan, penjelasan terhadap golongan yang tersilap ikut laluan itu, tuan-tuan. Baik. Jadi dalam hadis ini mengatakan bahawa siapa yang fikirannya tertuju kepada akhirat, Allah beri kepada kekayaan dalam hatinya, Allah menyatukan segala urusannya, dan dunia akan datang kepadanya tanpa ia berkira-kira padanya. Sesiapa yang fikirannya tertuju pada dunia, maka Allah akan menjadikan kehidupan kemiskinan itu terbayang di antara dua biji matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya. Baik, lagi perkara-perkara yang dapat mendatangkan rezeki dan menolak hal-hal yang tidak diinginkan ada banyak. Perkara yang dapat datangkan rezeki, yang pertama sekali, tawakallah kepada Allah. Kita dah berusaha tawakal, dah buat yang terbaik, tawakal. Tuan-tuan ni mula kasihan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan ni, saya jumpa antara wali Allah, seorang ahli perniagaan dari Jakarta. Maka dia berniaga buku. Asal usulnya dia merupakan kontraktor dari keluarga yang latar belakangnya kaya, ada rumah dalam kota Jakarta. Maka saya berjumpa dengan beliau, saya melihat apa yang beliau buat, buku-buku Islam, buku-buku hadis, buku tafsir Quran, tafsir Ibn Katsir. Itu antara yang saya galakkan tuan-tuan untuk milikilah. Tafsir Ibn Katsir, kempen tafsir Ibn Katsir, satu rumah satu tafsir ni akan melayakkan tuan-tuan untuk dapat buku ni. Saya rupanya mana-mana. Kami buat kerjasama. Maka saya bersembahlah dengan sahabat saya ni. Saya mengatakan bahawa di Malaysia ada buku tuan yang dicetak rompak oleh orang. Ada, saya tahu buku-bukunya dicetak rompak oleh orang tak bertanggungjawab, mendapati sambutan yang baik, dipindah-pindahkan ayatnya ke dalam bahasa Melayu, kemudian dia pun jual. Tak ada bayar royalty, tak ada apa pun kisah. Kadang-kadang bila diberitahu kepada orang ni, anda mengambil hak cipta orang lain, ubah kandungannya, dia kata tak apa, ini kerja dakwah, besok ke akhirat, besok salamlah tangan dengan orang punya buku tu. Kau ingat macam tu, selesai hak kau ya. Kau ambil hak orang, kemudian ke akhirat besok kau ingat boleh maaf-maafan macam tu je. Takut besok beban dosa orang tu kau kena pikul selepas pahala kau diambil orang tahu. Ini kata-kata yang kasar orang Melaka, tuan. Dia kata biasa tak apalah Pak Zahazan, tak apa, orang ambil hak kita, kita redha. Allah tetapkan kita, Allah tetapkan sikit, mudah Allah bertaubat, Allah beri kepada kesempatan untuk bertaubat. Buat macam ni Pak Muhammad, buat buku ni, tak apa, buku ni ada rezeki kita, ada rezeki orang. Saya bila sampai setahap saya rasa buku ni dah dapat jualan, ada cover cost, ada keuntungan, saya alhamdulillah. Maka bakinya saya bagi orang untuk belajar Quran. Orang makan kat rumah mak saya yang telah wafat itu, ada sebuah rumah dalam Jakarta Pusat, saya sediakan untuk mereka berehat, bagi mereka makan, bagi mereka mengaji Quran, ajar mereka sembahyang. Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka wa taala. Allah hebatnya, tuan-tuan ni boleh kasihan. Ini kerja orang berniaga buku ya. Saya jumpa pula seorang yang berniaga ikan, jual ikannya. Pakcik start niaga ikan pukul apa? Pukul 6 pagi nak. Habis pukul apa? Pukul 11 pagi. Berapa hari berniaga dalam seminggu? 2 kali, Sabtu Ahad. Lain buat apa? Lain dah tua ni ialah duduk rehat lah. Bekerja ni pun hanya ibadah urusan. Kenapa sampai pukul 10? Pukul 10 kalau bayi hook, bayi keruk habis ke tak habis, maka ikan yang ada tu nanti saya hantar ke rumah anak yatim. Allahu Akbar. Masya-Allah tabaraka wa taala. Kerana saya anggap rezeki saya sampai pukul 10 lah Ustaz. 6 sampai 10 pagi cukup lah. Pukul 10 tu kita pun nak siap-siap, kita pun ada keluarga, ada anak, ada menantu, ada apa, semua cukup. Subhanallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Inilah saki-baki sahabat, tuan-tuan ya. Kita dah hidup ni kadang kita baca kisah para sahabat, kita baca kisah Nabi, tapi kita tak faham. Lalu Allah percikkan nur, spark kefahaman kita kepada wisdom yang ada pada para sahabat tu kan, tuan-tuan, pada orang-orang keliling kita, tuan-tuan. Kita tak jumpa semuanya komplit pada seseorang, kerana tak ada seorang pun yang maksum macam Rasulullah SAW. Tapi kita akan jumpa percikan-percikan itu, ada pada orang ni, ada pada orang tu, ada pada orang ni. Maka kutiplah ya, tuan-tuan.
Ada sebahagiannya pada imam, ada satu pada muazzin, ada satu pada siap masjid, ada satu pada kawan kita kat office. Ambil, kutip. Kan itu hadis mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah, wisdom ini ada pada adalah milik satu yang hilang daripada kehidupan kita. Andai kita bertemu di mana-mana benda itu ada pada orang lain, maka kutip, ambil. Scattered, contohnya ada di mana-mana, kita ambil. Maka kembali kita kepada kisah rezeki ni tadi. Maka untuk mendapat jaminan rezeki daripada Allah Ta'ala, untuk pastikan kelangsungannya, jagalah perkara pertama, tawakal. Kita dah buat yang terbaik, serah pada Allah. Macam kisah sahabat peniaga buku tadi, kisah penjual ikan, dan banyak lagi kisah orang keliling kita yang gaya hidup ni macam tu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dari sahabat dan juga para salafus salih kita tak dapat jumpa, kita cuma baca, tapi percikan ataupun serpihannya ada pada orang keliling kita. Ambillah tuan-tuan, kutiplah. Maka yang pertama tadi, cara untuk mendatangkan rezeki, hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Kerana dalam hadis Umar Khattab radhiyallahu an, dan hadis ini ada dalam Musnad Ahmad, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhruju khimasan wa yarji'u bitana." Kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan beri rezeki kepada kamu macam beri rezeki pada burung. Itu burung ini keluarnya waktu pagi perutnya kempis, pulangnya pada petang perutnya penuh. Yang kedua tuan-tuan, untuk kita dapat rezeki dari sumber yang halal ini, kita minta pada Allah kesinambungannya. Hendaklah kita istiqamah kepada Allah dalam beribadah. Kerana Allah menyatakan surah Al-Jin, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka berjalan lurus di atas jalan agama, maka kami akan beri minum kepada mereka air yang segar, iaitu rezeki yang banyak. La asqainahum ma'an ghadaqa ni kata para ulama tafsir yang merujuk kepada rezeki yang berterusan, yang tak putus-putus, macam sungai yang mengalir. Yang ketiga, kata para ulama, hendaklah kita ni rajin istighfar dan bertaubat. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, kalau Rasulullah SAW bertaubat satu hari 100 kali, kita yang banyak dosa ni paling kurang 1000 kali tuan-tuan. Macam kisah seorang pemuda yang kehilangan pekerjaan selepas berpindah ke Saudi kerana negara Syria yang asal usulnya itu negara peperangan. Dia mengamalkan beristighfar ini 1000 kali, 1500 kali dengan penuh keyakinan, maka Allah beri kepadanya rezeki, dan akhirnya jadi seorang partner kepada seorang Kuwaiti. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu kan. Inilah rahsia tawakal tuan-tuan, rahsia tawakal, rahsia taqwa, rahsia beristighfar kepada Allah SWT. Yang keempat, cara untuk mengekalkan rezeki yang halal ni supaya sentiasa ada dalam hidup kita, jagalah silaturahim. Seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya saya ni banyak membantu adik-beradik. Macam mana kalau saya berhentikan bantuan mereka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, innaka tunsaru bidhi'afikum, innakum tunsaruna bidhi'afikum. Ketahuilah olehmu, sebenarnya rezeki Allah datang kepadamu lantaran kesungguhan kamu membantu adik-beradikmu, keluargamu yang susah. Maka saudara saya ni mulia sekalian, jangan berkira-kira dengan adik-beradik. Kalau kita tak mampu bagi banyak, bagi sedikit. Kalau kita tahu anak saudara kita nak masuk sekolah, universiti, tak ada duit, bagilah ikut kemampuan. Nak berkahwin, memang kita tak mampu nak bagi sampai 30,000 tuan-tuan, 20,000, 10,000, 1,000, salahnya kalau kita mampu, ulurkan. Jadi perkara semikian datang bukan saja menyebabkan jalinan silaturahim itu menyebabkan kasih sayang bertautan, malahan dia menjemput rezeki dalam hidup kita. Saya pernah huraikan pada awal surah An-Nisa yang lalu tentang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita kepentingan untuk menjaga silaturahim sebagai syarat untuk penerimaan doa kita dan rezeki kita menjadi murah. Dan yang terakhir sekali, untuk dapat rezeki yang berterusan ni, rajinlah berdoa kepada Allah. Contohnya doa yang Nabi anjurkan kepada Ali karramallahu wajhah ketika beliau mengadu tentang rezekinya yang selalu tersekat-sekat, hutangnya tak mampu bayar. Maka Nabi telah mengajarnya satu doa pendek saja. Saya pernah ajar pada tuan-tuan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari mencari yang haram, kayakan aku dengan minta kepadamu bukannya kepada makhlukmu. Maka tuan-tuan, setakat itu saja pelajaran kita pada malam ni. Moga-moga yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Harap tuan-tuan tidak segan silu, tidak penat, tidak berkira-kira untuk menyampaikan, share video ini kepada teman-teman kita. Moga-moga yang menjadi satu, apa yang dimaksudkan tadi, ada lu'al khairi kafa'ilih,
Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu, baginya pahala orang itu melakukan kebaikan tak kurang sedikit pun. Sekian saja untuk malam ni tuan-tuan. Atrukukum tahta riayatillahi wa hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan Allah dan kasih sayangnya, agar tuan-tuan dapat iman, kesuburan iman, kesungguhan melakukan ibadah. Seronok kita bertemu kat sini walaupun tak nampak satu sama lain. Mudah-mudahan kita seronok satu masa nanti bertemu dengan Rasulullah SAW fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dalam syurga yang penuh keindahan, kenikmatan itu, dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu nikmat yang tiada tandingannya. Setakat saja dulu tuan-tuan, sama-sama kita tangguhkan kuliah pada malam ni dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, bagi tuan yang minat untuk melakukan akikah, jangan lupa kami Zahzan Travel dapat membantu tuan-tuan untuk mengadakannya. Menyembelih kambing, lembu boleh, unta boleh tuan-tuan, di Syria, di Yaman dan juga di Mekah serta di Sudan. Jangan lupa tuan-tuan, ingat akikah, ingat Zahzan Travel. Terima kasih Puan Kamisa, Ikmal Jamaluddin, Awayah Rahman, Cikgu Ruhaya, Lijah Hitam. Terima kasih semua atas kehadiran kalian. Kenang daku dalam doamu. Jangan lupa tuan-tuan, kita dah masuk bulan Syaban. Tinggalkanlah amal salih kita, qiyamul lail, baca Al-Quran, banyakkan zikrullah, istighfar sebagai contohnya seperti yang dinyatakan tadi, menjemput rezeki sebenarnya. Dan lakukanlah amal salih tanpa menangguh-nangguh, kerana mati itu seperti yang kita pelajari semalam, tidak pernah menangguh-nangguh, tidak dapat ditangguhkan oleh siapa pun. Jadi setakat saja dulu untuk renungan pada malam ni. Dan juga bagi tuan-tuan, anak-anak kita akan masuk sekolah tak lama lagi. Bagi yang sekolah mendengar, dapatkanlah buku-buku latihan, buku rujukan, buku latihan topikal, buku peperiksaan daripada Telaga Biru dengan menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada berbagai-bagai buku daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Bukan saja bahasa Arab, pendidikan Islam, malahan geografi, sains, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, maths, semuanya ada, alhamdulillah. Kami dah lengkapkan keperluan tuan-tuan, cikgu-cikgu, ibu bapa, beli daripada syarikat-syarikat Islam macam kami, kerana kita menggunakan zakat tuan-tuan. Banding tuan-tuan beli daripada tempat lain, kami tidak pasti ke mana digunakan, maka sokonglah syarikat orang Islam. Setakat saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.